Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, seluruh kepimpinan masjid, para asatidzah, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di antara perkara yang terkandung di dalam Al-Quran adalah Al-Quran itu memaparkan kepada kita ayat-ayat yang berhubung dengan dialog atau perbuatan. Maka ada di dalam Al-Quran itu dialog di antara ahli neraka sesama ahli neraka. La'anat ukhtuha, saling laknat melaknat sesama mereka. Ada di dalam Al-Quran dialog di antara ahli neraka dengan Allah, di mana ahli neraka memohon kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia, dan kalau dapat hidup balik ghairal ladzi kunna na'mal. Kata ahli neraka, kami tak nak buat dah apa yang kami buat dahulu, tapi sudah terlambat. Di sana adanya dialog di antara ahli neraka dan penjaga neraka, iaitulah malaikat Malik
seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam surah Az-Zukhruf, wa nadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Dan merayulah ahli neraka kepada penjaga neraka dengan mereka berkata, wahai Malik, pergilah jumpa Allah dan pohonlah kepada Allah, liyaqdi alaina rabbuk, agar kami ini mati sahaja senang. Ayat 70 lebih Az-Zukhruf. Baik kami mati saja, minta dengan Allah, punya tak tahan kena seksa. Na'udzubillah ya Allah. Lalu malaikat Malik pergi bertemu Allah dan pulang membawa jawapan, qala innakum makithun. Kata malaikat Malik, Allah beritahu kamu tetap diseksa, tidak akan mati-mati. Dan jarak di antara perginya malaikat Malik dan pulang semula bertemu ahli neraka, nak dapat jawapan tu 1000 tahun. Na'udzubillah ya Allah. Ada di antara dialog ahli neraka sesama ahli syurga, dan inilah tajuk yang saya nak bawa biiznillah pada pagi ini. Beberapa ayat di dalam Al-Quran berhubung dengan dialog di antara ahli syurga dan ahli neraka, dan bukan sekadar dialog, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan ahli syurga untuk melihat ahli neraka dibakar, dihempuk di dalam neraka. Ahli syurga boleh tengok, nampak, tetapi kata mufassirin, ahli neraka tidak dapat melihat ahli syurga. Berlaku dialog. Kita nak baca 3-4 ayat. Surah yang saya maksudkan ialah pada juz 29, surah Al-Muddathir. Tuan-tuan muslimin dan muslimat boleh merujuk bermula ayat 42. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita pertanyaan dialog daripada ahli syurga kepada ahli neraka. Ahli syurga bertanya, ma salakakum fi saqar, kenapa kamu ni masuk neraka nama dia Saqar? Tuan-tuan muslimat, kalau patah balik sekejap surah yang sama Al-Muddathir, patah ke belakang sikit, tengok ayat 37.
Nanti saya patah balik ayat 42. Patah balik ke belakang, tengok ayat 37. Allah cerita sikit tentang neraka sakar. Allah sebut wa ma adraka ma sakar, la tubqi wa la tadhar, lawahatul lil bashar, 'alaiha tis'ata ashar. Allahu akbar. 4 ayat straight, 37 sampai 40. Allah tanya, wa ma adraka ma saqar. Hei manusia, kamu tahu tak neraka saqar tu apa dia? Allah tanya, istifham. Kemudian Allah sendiri jawab. Maka disebut dalam kaedah kita panggil istifham inkari. Allah tanya, tahu tak saqar tu apa? Allah tanya, dia jawab balik. Allah kata saqar itu, pertama aku nak beritahu, la tubqi wa la tadhar. Bila dia mamah kamu, la tubqi, dia tidak meninggalkan baki. Tak ada balance. Melayu kata baki, tu cakap Arab baki. Ba, qaf, ya tak ada titik, alif maqsurah. Bila dia bakar kamu, dia tak tinggal apa. Allahu akbar. La tubqi wa la tadhar. 1. 2, kata Allah, lawahatul lil bashar. Dalam setengah tafsir sebut, dia akan mengoyak-ngoyak, menyiat kulit kepala kamu. Bagaimana kita nak bayang kulit kepala disiat? Na'udzubillah. Tuan-tuan muslimat boleh tengok dalam YouTube. Di negara India, dia ada satu kaedah. Kerajaan dia benarkan, kalau ada mayit-mayit yang tersadai, tak ada orang ambil, ataupun mayit ni dalam peti ais lama dekat 2-3 bulan, tak ada family claim, maka kerajaan dia benarkan. Boleh ambil untuk fakulti perubatan, buat postmortem untuk ajar student dia. Tuan-tuan muslimat tengok dalam YouTube kan, bagaimana dia bedah. Itu saya tengok seorang lelaki tua mati tepi jalan. Dibedah, student keliling. Pensyarah dia operate lah bedah. Mula-mula dia bedah bahagian perut, keluar semua usus besar, usus kecil, lungguk atas. Yang student-student tu ada yang nak muntah dah. Hak kita, hak tak student pun nak muntah dah tengok. Dia angkat tu, dia lungguk atas perut, dia kebak satu-satu, explain, ni usus besar, ni usus kecil, tarik pula punya panjang. Panjang tuan-tuan, usus besar kita, tambah terdarah kuat lagi dia panjang. Tambah isap okok lagi panjang usus besar. Jangan, usus besar Allah Ta'ala buat panjang. Tuan-tuan muslimat, habis dia bedah perut, dia bedah dada. Kita tengok, ya Allah, dia kopak dada, tarik jantung dengan hati, dengan pankreas, letak atas, explain. Last kali dia toreh dahi.
Dia toreh dahi tu cantik, pakar buat kerja. Kita siang ikan pun lupa. Pakar buat kerja. Dia toreh, dia tarik kulit, dia siat kepala. Allah, kita tengok tu nak muntah. Dengan darah penuh, dia tarik, dia siat kepala tu. Tinggallah tengkorak kita. Last sekali gergaji. Tu nak tunjuk otak pula. Maka digergaji kepala. Ada cara pula digergaji tu. Bukan macam gergaji kayu di kampung. Hak sangkut sikit hangat kan. Tak lepas dah gergaji tu. Budak laman tahu duk main TikTok ya. Kita kecil-kecil lu tolong mak ayah kita kan, gergaji kayu, kapak kayu. Budak lah TikTok seokok, hak tu reti lah. Gergaji kayu lain, ni gergaji kepala. Cara dia gergaji tu, subhanallah, pakar sungguh. Lepas tu dia sebab, dia ambil otak. Ni otak kanan, ni otak kiri. Explain pula, beritahu pula. Ini otak kanan. Orang yang pakar matematik, hebat mengira mana lebih kuat, kanan ke kiri. Orang yang isap okok, dua-dua kuat. Yang tu dia tak habak lah, aku tambah. Kan? Dia explain satu-satu dengan segala jenis sel, neuron, saraf yang ada pada otak. Tuan-tuan muslimat, dia siat tu cukup dah, muntah. Macam mana nak bayang? Lawahatul lil bashar. Allah kata neraka sakar, dia siat kepala kamu. Kulit kepala kamu tu dia siap. Satu gambaran yang tak mampu kita nak gambarkan. Lalu Allah kata alaiha tis'ata asyar. Aku nak beritahu, kata Allah, neraka sakar aku dijaga oleh tis'ata asyar, 19 malaikat. Mana mula? 19 malaikat menjaga neraka sakar. Saya ceramah di penjara Al-Ustaz, penjara Pulau Pinang, penjara Sungai Petani, penjara Pudu tak sempat, mereka katup dah. 3 penjara yang saya dapat ceramah. Menengok warden tu dengan badan ketui tu, kita pun naik takut tengok. Warden penjara ni badan punyalah sedap. Tak ada skeping tuan-tuan, macam papan tak ada lagi. Semua jenis six pack punya. Ketui ni kita tengok, kita hak tak banduan pun seram, mau kata banduan. Tu penjara dunia. Macam mana nak bayang warden, penjaga malaikat, penjaga neraka sakar, 19 malaikat, 19. Nak sebut 9 dulu. Tu cara mengira. A'dad wa ma'dud. Kita belajar Arab dulu. A'dad wa ma'dud, penjodoh bilangan. Dia kena sebut hak kecil dulu. Kalau 19, sebut 9 dulu. Tis'ata asyar, bukan 910. Jangan duk silap kira. 14, sebut 4 dulu. Arba'ata asyar. Begitu cara mengira dalam bahasa Arab. Maka Allah sebut tis'ata asyar. Tis'ah 9, maka asyar 10, dia jadi 19. 19 malaikat jaga neraka sakar. Mana nak lari, na'udzubillah ya Allah. Baik. Sekarang siapa penghuni neraka sakar? Ini poin paling besar. Bermula ayat 42 surah Al-Muddathir. Allah berfirman, ma salakakum fi saqar.
Ahli syurga ni, nikmat dia tak usah cakap. Tuan-tuan muslimat, macam mana kita nak bayang bila mana Nabi sebut syurga ni, ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Nabi kata syurga ni mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar. Itulah syurga. Cuba bayang sekejap. Mata tak pernah tengok. Hak ada dunia, kita tengok, kita kira habis dah nikmat dia. Tengok syurga, tengok salji. Kan, salji ni habis nikmat dah. Kalau kita tengok, kita main dia. Saya belajar engineering dulu, tahun pertama tu cuti main salji. First time jumpa salji, perak tak ada ayat. Orang duk teringat orang kampung kata buat kepai air lah apalah. Kita pun buat lah macam-macam. Orang kampung jumpa salji, perak tak ada ayat. Mujuk tak isa okok tu lah. Allahu Akbar. Senior student bawa kita main salji, seronok tak ada ayat. Nak sebut salji tu kita tengok, pegang dia. Tambah bila dia mula-mula dia turun tu, dia tak keras lagi. Dia turun tu punyalah cantik, subhanallah. Kita duk pegang main tu punya seronok. Nabi kata syurga mata tak pernah tengok. Macam mana nak bayar? Allahu Rabbi, tuan-tuan. Macam mana nak bayar? Salji pernah tengok. Tambahlah, orang jarang dah tak main dah Korea ni. Lah cuti ya, Switzerland. Oh kemah, jiran saya baru balik Switzerland, baru jumpa di Masjid Laguna. Duduk berapa seminggu di Switzerland, tengok kulit tu hitam situ. Rupa seminggu taklah lama. Kan, cuti. Oh pergi Switzerland, upload dalam Facebook dia, main salji apa semua. Allahu Akbar. Nabi kata syurga benda kamu tak pernah tengok. Ya haula wala. Dunia tengok salji, terasa habis dah hebat. Syurga tak pernah tengok. Macam mana nak bayang? Ni nikmat syurga. Dan antara nikmat syurga lagi, Allah izinkan ahli syurga untuk berdialog dengan ahli neraka dan tanya ahli neraka, adakah neraka dan syurga waktu tu nearby, berdekatan? Wallahu a'lam. Hak tu kita tak tahu. Tapi Allah sebut ahli syurga diberi nikmat lagi, iaitu mereka dapat melihat ahli neraka dibakar dan mereka boleh berdialog. Dapat tengok neraka, ahli neraka kena bakar tu apa dia? Nikmat. Menambah nikmat ahli syurga. Allah mujuklah, alhamdulillah kita ni ahli syurga. Cu tengok member kita. Ni nikmat yang Allah bagi, bertambah nikmat. Lalu sambil tengok ni bidadari penuh. Allah. Ada yang dapat 100 bidadari, ada yang dapat 10, ada yang dapat 1. Yang dapat 1 bidadari ni yang mai kuliah Leno. Yang tu 1. Siapa abah? Saya, bukan Nabi abah. Saya. Tuan-tuan muslimin muslimat, nak sebut ni bidadari duk penuh ni berjalan. Makan tu sah cakap. Tidak ada larangan, la mamnu'atin wala la maqtu'atin wala mamnu'ah. Makanan dalam syurga, buah-buahan dalam syurga, la maqtu'ah. Qata' makna putus.
Maknanya tak ada putus musim dia, bukan macam buah durian, buah manggis. Habis musim durian, habis pula tunggu tahun depan. Buah-buahan dalam syurga la maqtu'ah, dia tak putus-putus. Wala mamnu'ah, dia tak ada larangan. Atas dunia ada buah-buahan dalam hutan yang kita tak boleh makan, beracun. Boleh jadi untuk kera, beruk, monyetnya. Di panjat Gunung Jerai tu tengok. Saya rajin naik atas Gunung Jerai dekat dengan rumah. Dalam setengah jam drive. Tapi bukan jalan kaki lah, bawa kereta. Jangan silap tafsir. Bawa kereta sampai atas, jalan kaki pakai tak sampai dah kuliah subuh pagi. Pengsan tuan-tuan duit jauh. Bawa kereta duduk atas, kadang tengok hutan tu kera makan macam-macam. Orang yang pakar bab hutan dia sebut ada buah-buahan tak sesuai untuk kita, untuk binatang sahaja. Mamnu', ada yang dilarang. Buah-buahan syurga wala mamnu'ah, hantam, tak ada larangan. Nak apa lagi? Tak masuk lagi sungai arak, tak masuk lagi khamrin ladzatin lisyaribin, tak masuk lagi asalim musaffa, sungai madu, sungai arak, sungai susu. Sungai tuan-tuan, bukan tin susu. Tin susu kena separuh naik gula 12 terus. Kena Bandung, sirap Bandung 13 lalu gula. Ni sungai susu, sungai madu, sungai arak. La haula wala, Allah bagi sungguh ambil. Dalam duk nikmat hebat, boleh pula tengok ahli neraka kena bakar. Tak nikmat. Allah syukur ya Allah, kami dahulu beribadah taat padamu, kami jadi ahli masjid, kami gemar kuliah tazkirah, kami sayang pada agamamu ya Allah. Syukur, menambah nikmat. Lalu ahli syurga tanya, ini poin besar kita. Ahli syurga tanya ahli neraka, kenapa masuk neraka sakar? Maka dijawab oleh ahli neraka sakar dengan 3 jawapan. Moga Allah lindung kita. Pertama kata mereka jawab, masih lagi Al-Muddathir ayat 43, 44, 45. Pertama ahli neraka jawab, qalu lam naku minal musallin, kami dulu tak solat. Jaga. Kami dulu tak sembahyang. Allahu Akbar. Tuan-tuan muslimin muslimat, solat adalah merupakan ibadah tertua dalam tamadun kemanusiaan. Seluruh para rasul diperintah Allah bersolat. Ketika Nabi Musa alaihi salam bergerak daripada Madian di Jordan. Saya lalu tepi signboard Madian, saya tak masuk di dalam kampung di Jordan. Tengok signboard aja. Kampung Nabi Shu'aib alaihi salam, Madian di Jordan. Ketika Nabi Musa melarikan diri daripada Mesir setelah diancam bunuh oleh Fir'aun, dia sampai ke Madian. Pendek ringkah cerita, dia berkahwin dengan salah seorang anak Nabi Shu'aib nama Safurah. Kawin dengan Safurah, maharnya 10 tahun mengembala kambing dan menjaga tanaman Nabi Shu'aib 10 tahun. Mula-mula 8 tahun. Shu'aib kata, kalau hang lah, kalau 8 pun okey dah. Tapi kalau hang nak tambah lagi 2, hang dah menantu misalnya. Maka Nabi Shu'aib tambah lagi 2, jadi 10 tahun.
Maaf, Nabi Musa. Selesai 10 tahun, Nabi Musa minta izin dengan pak mentua Nabi Shu'aib nak balik ke Mesir, nak beradab dengan Fir'aun, nak bebaskan Bani Israel dari cengkaman Fir'aun. Tuan-tuan muslimat, berjalanlah dia. Tengok ya, solat. Berjalanlah dia sehingga sampai di kawasan padang pasir namanya Semenanjung Sinai, Saint Catherine, Semenanjung Sinai. Tiba-tiba daripada jauh dia melihat api. Anastu nara. Tuan-tuan tengok Quran. Ni kata balaghah, hebat bahasa Al-Quran, hebatnya bahasa Arab. Dalam Al-Quran, Nabi Musa bila dia nampak api di tengah malam, dia dengan isteri dia berjalan di padang pasir yang gelap gulita. Dia berjalan-jalan, kata Ibnu Katsir, mereka tersesat. Maklumlah waktu tu mana ada Haji Wazir. Waze tak ada. Haji Wazir mana ada Waze boleh tekan-tekan. In 5 km turn right, mana ada. Lepas tu suruh U-turn, tersilap masuk lorong mana tak tahu. Tak ada zaman tu. So dia tersesat. Lalu dia nampak api dekat pokok. Apa Allah kata? Ni bahasa Arab punya hebat. Idza qala li ahlihim kuthu inni anastu nara. Ketika Musa berkata, ni dalam surah An-Naml, ketika Musa berkata kepada ahli keluarganya, tunggu sekejap, anastu nara, saya telah melihat api. Kata ulama lughah, Hamka Huraibah ni dalam tafsir Al-Azhar, kata ulama lughah, kenapa Nabi Musa tidak sebut ra'aitu? Ra'aitu, aku telah melihat. Ra'aitu, aku telah melihat. Tetapi yang disebut ialah anastu, ditafsirkan juga dengan aku telah melihat. Tetapi di sudut bahasa Arab berbeza. Anastu, aku telah melihat, berbeza dengan ra'aitu, aku telah melihat. Kalau ra'aitu, aku telah melihat, saya tengok tuan-tuan macam ni, saya telah melihat tuan-tuan. Tetapi bila Nabi Musa sebut anastu, ni Hamka Hurai dalam Al-Azhar, anastu, aku telah melihat, maksudnya melihat dengan penuh pengharapan. Kenapa? Sebab tersesat satu. Sebab itu dia sebut, apabila dia nampak api, dia kata apa dekat isteri dia? Mudah-mudahan dengan api itu kita boleh buat dua benda, kata Nabi Musa. Pertama, biqabasin, memanaskan badan. Kan sejuk padang pasir belah malam. Yang kedua, au ajidu 'alan nari huda, aku boleh guna api ni menjadi huda, menjadi petunjuk. Maksud dia torchlight, jadi obor suluh jalan. Maka Nabi Musa menyebut anastu, Allah sebut dengan anastu, bukan ra'aitu, kerana anastu melihat dengan penuh harapan. Oh, ada api, aku ada rokok, lighter tak ada. Duk tengok member bagus punya, anastu rokok, aku telah melihat api rokok. Buat main sikit. Itu maksud melihat dengan penuh pengharapan. Allahu Akbar. Inilah hebatnya bahasa. Baik. Lalu dia pergi pada api itu. Alangkah terperanjatnya Nabi Musa.
Apabila api di pokok, di dahan itu tiba-tiba menjulang naik ke langit, dan Nabi Musa tergamam, dan tiba-tiba dia mendengar suara, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Allahu akbar. Nabi Musa baru pulang dari Madian, belum lagi balik ke Mesir. Di tengah jalan nampak api, nak ambil api, tiba-tiba dengar suara, "Hei Musa." Ayat berapa? 14 surah Toha. Innani anallah, aku ni Allah. Macam mana Allah cakap? Laisa kamitslihi syai'. Allah tak sama dengan sesuatu. Allah itu zat yang maha zat. Allah itu khalik. Kita ini makhluk kena cipta. Allah itu fa'il, pencipta. Kita maf'ul, kena cipta. Allah zat yang maha zat, tak sama dengan makhluk. So macam mana Allah cakap? Serah pada Allah. Jangan duk fikir. Fikir lagu mana nak berhenti rokok, yang tu lagi bagus. Tuan-tuan muslim, Nabi Musa, Allah kata, aku ni Tuhan wahai Musa, aku Allah. Innani anallah la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, sembah aku. Wa aqimis salata li dzikri, dirikan solat untuk mengingati aku. Solat. Nabi Musa diperintah bersolat. Nabi Ibrahim doa, ayat 40 surah Ibrahim, yang ni apa ayat? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati. Wahai Tuhanku, kata Nabi Ibrahim, ij'alni, jadikan aku orang yang mendirikan solat, juga zurriyyati, zuriat keturunan aku. Maka kita yang datang ke masjid bersolat, kita jangan syok seorang. Anak cucu kita macam mana, solat ke tidak? Jangan syok seorang. Sebab Nabi Ibrahim pesan, wa min zurriyati, zuriat keturunan aku juga solat. Jangan tinggalkan kurikulum yang Rasulullah tinggalkan. 7 tahun solat, 10 fayadribuhum, pukul. Pukul yang tidak menyakitkan. Anak kita 7 tahun dia dah kena solat, walaupun solatnya tak berapa sempurna. 7 tahun tuan-tuan. Fatihah dia mungkin kelang kabut lagi, tak apa. Dia solat, kalau tarawih 7 tahun, dia akan masuk takbiratul ihram. Lepas tu imam baca Fatihah, dia belah dengan geng dia, dia masuk balik rakaat 20. Rakaat 20 tu dia masuk terus sujud. Bukan qiyam, sujud terus. Tak apa, sebab 20 hak tu dia pergi minum cendol di belakang, sembang baju raya, sembang kuih raya, dia masuk balik rakaat 20. Tak apa 7 tahun. Kalau 70 tahun buat lagu tu, nampak kolam belakang, pergi rendam dia situ. Pergi rendam dia di situ. Kalau 70 tahun buat perangai lagu tu, 7 tahun tak apa, wuduk dia okey lah, walaupun tak berapa sempurna. Ajak 7, 10 tak semayang, pukul. Pukul yang tidak menyakitkan. Ini Nabi aja. Tuan-tuan muslimat, ibu ayah,
Dalam seminar parenting, family, adik-beradik, anak-beranak, mak ayah, kita pertekan bab ini. Kerana kalau ini kita langgar, keluarga akan cacat berpercaya. Sebab yang sebut Rasulullah. Maka start 7. Walaupun mungkin dia jadi imam, punting masih kat mulut dia. Kan gambar budak-budak pasti kan semayang punting kat mulut. Tu imam tu. Sengit kepala punting tau ni. Mampu tu imam punting. Tak apalah umur lagu tu budak-budak tadika. Yang penting mereka tahu solat satu kewajipan. Maka jangan tinggal solat. Jangan tinggal tuan-tuan. Maka jumhurul ulama menghukum wajib qada solat yang kita tinggalkan dulu-dulu, tinggal dengan sengaja, wajib qada. Minta ampun dengan Allah, wajib qada. Ini jumhurul ulama, termasuk al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, wajib qada. Banyak mana nak qada ustaz? Hampa buatlah. Kita buatlah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Nak ingat mungkin tak ingat banyak mana. Start umur 17, tambah jantan lagi, awal balik 13, dia bertukar suara pergi. Garau suara dia mimpi, dia mandi, dia balik dah. Makanya dia jangan waktu tu kalau dia tinggal, dia ingatlah banyak mana yang dia mampu tinggal, yang dia mampu qada, mintalah ampun kepada Allah. Allah pengampun penyayang. Janji kita buat. Hak siapa tinggal lah dengan sengaja. Jumhur suruh qada. Buatlah takat mana mampu. Jangan tinggal solat dengan sengaja. Tertinggal kerana tertidur, yang tu ada hukum. Tertinggal kerana terlupa, ingat solat. Ada orang terlupa solat Nabi Ahmad. Tertinggal kerana lupa. Punya sebab bisnes import ekspor, lupa sembahyang. Bisnes pula rokok, lagi awal lupa. Ya, import ekspor dia rokok and the ketul lah. Lagilah dia lupa sembahyang, lagi cepat lupa. Oi jangan. Dia teringat terus dia sembahyang. Itu cerita lain, ada hadis. Ini saja tinggal. Jangan. Ahli neraka Saqar menjawab, kami dulu tak solat. Maka belajarlah ilmu bab solat, terutama tentang fadilatnya solat di awal waktu, takbiratul ihram, on completion of imam punya takbir, immediately imam Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar, pahala besar. Jangan imam takbiratul ihram, kita duduk belakang, duduk cuik-cuik pungkok gurau lagi. Ada orang tua-tua lagu tu dia bergurau tak habis. Cuik pungkok tu imam Fatihah dah, tak angkat lagi takbir. Rugi dia, pahala dia kurang. Pahala besar immediately selepas imam angkat takbir tu hukum. Belajarlah bab-bab tu pula. Fatihahnya, rukunya, tak payahlah nak sebut panjang. Faham kita soal solat. 1. 2. Dijawab oleh ahli neraka Saqar, walam nakun nut'imul miskin. Tu dia. Kami ni dulu tak rajin bagi makan orang miskin. Bahasa mudah, kami ni dulu tak rajin tolong orang susah. Tuan-tuan, muslimin muslimat, pasca Covid menyaksikan ramai orang susah. Pasca Covid menyaksikan ramai orang kehilangan kerja. Kita ni duduk berjiran, tak kira taman, tak kira kampung. Mata kena buka, telinga kena dengar. Sebab di sana golongan yang susah ni dia ada dua. Allah sebut. Orang yang memerlukan harta kita ni dia ada dua golongan.
Dua-dua ni Allah sebut dalam dua surah. Pertama Az-Zariyat, kedua Al-Ma'arij. Dua surah Allah sebut dua golongan ini yang susah. Apa dia? Pertama, mereka itu As-Sa'il. As-Sa'il maknanya orang yang meminta. Dia susah, dia tak malu dah, dia minta kat kita. Saya tuan-tuan, handphone saya pernah masuk WhatsApp. Orang susah, tak cukup lagi RM60 nak bayar sewa rumah. Dia tolong ke kita? Tu kita baca tu nak gelak seorang-seorang, padan muka hang nak abang lagu tu. Tolonglah sama. Mana kita mampu. Lisail, dia minta. Dia main masjid, dia tak malu dah. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Allah, Al-Mahrum. Al-Mahrum ialah orang yang susah tapi dia malu nak minta. Tu yang saya kata tadi, buka mata, pasang telinga. Tu yang Nabi kata punya celaka, kata Nabi. Dia tidur lena, jiran dia lapar. Nabi kata celaka. Sebab dia tak peduli. Golongan nombor 2 ni yang kita kena tengok. Jawatan kuasa masjid, pegawai masjid, ketua qaryah, dia kena tengok. Golongan Al-Mahrum yang dia susah tapi dia malu nak minta. Ada. Allah sebut dalam Quran. So kita kena pergi jumpa dia. Dia malu, dia tak mau nak minta bantuan tapi dia susah. Tuan-tuan, 3 minggu lepas saya duduk di Bandar Laguna Merbuk, Sungai Petani. Maaf sebutlah, semua rumah dia tak ada low cost, dia semua 2 tingkat. 2 tingkat setengah, 3 tingkat. Saya 2 tingkat lah. Yang kaya lebih sikit 2 tingkat setengah, cuma tak ada sampai ke langit je lah. Tuan-tuan, 3 minggu lepas kita jumpa seorang yang duduk dalam Bandar Laguna Merbuk yang dah jual 2 buah kereta. Kita tak tahu, kita dia ingat semua senang. Dia jual 2 biji kereta dia, anak dia ramai, isteri tak kerja, dia pula jobless. Sebelum ni kerja dia bawa van isi buku dalam tu, masuk sekolah, layout di kantin, jual buku. Macam kita kecil-kecil sekolah dulu kan, di kantin ada orang jual buku. Masuk geng silat mata. Ingat dulu kita sekolah, geng silat mata pun main mengangar lah. Kita tengok zaman dulu lah kita sekolah. Zaman ada. So arahan terbaru kementerian, dia tak bagi dah yang jual-jual buku ni masuk sekolah, tak boleh dah. Itu arahan kementerian. Maka apa jadi? Dia tak ada kerja. Kita jumpa dia sembang-sembang, dengan sewa rumah tak bayar, dengan makanan tak ada. Dia nak minta malu. Tapi bila sembang dia habaq dah, dia jual kereta 2 biji. Dia orang Kelantan, bini tak kerja, anak ramai. So kita tengok saja. Jawab dia rescue. Hantar berat, hantar minyak, pokok beli sendiri. Pokok pernah hantar, mampu lagu tu. Tapi saya tak tahulah dia isap ke tidak. Saya tak tahu. Maknanya kita tolong bantu. Ini Al-Mahrum. So orang yang ada sifat bakhil, orang yang rasa harta ni semua aku punya, empat nak empat cari sendiri, siap ahli neraka sama. Jaga orang miskin ni lah pintu syurga kita, tuan-tuan. Kita bantu. Saya yakin tuan-tuan buat, saya pun buat, qaryah kita buat, Ramadannya kita masuk kampung kan kita buat. Allahu Rabbi, kita masuk kampung, hantar beras pikui bulan Ramadan punya berpeluh, kita rasa nak putih tekak punya dahaga, minum tak boleh. Syahid waktu tu mengalah syuhada Palestin kita. Allahu Rabbi, tuan-tuan, letih tak ada ayat.
Tapi itulah yang mampu kita buat untuk melindungi diri kita dari bakaran api neraka. Maka ahli neraka sakar, sifat nombor 2, tak suka tolong orang susah. Jangan tuan-tuan, orang susah minta kadang-kadang tak tertepis dalam handphone. Macam-macam yang minta. Skamer haram jadah tu adalah skamer tak berguna tu. Akulah skamer ni, macam-macam masuk. Hei, geram tuan-tuan dengan skamer ni. Macam-macam dia minta. Kita tahu dah jenis skamer. Kadang-kadang kita jawab, jumpa saya di masjid, lagi saya bawa duit. Lah tak boleh bank in ke? Dia tu skamer tu. Kita kata jomlah pergi semayang berjemaah. Dah dekat nak masuk waktu zuhur dan nanti saya bawa duit. Bagi sekarang tak boleh. Tu dia lah tu. Lepas tu kita balas Zionis kepala otak. Tu jawapan. Skamer nak mampu terus tak balas dah. Dia lagu tu aja puak-puak. Mula kita layan lah. Lepas tu siap kena orang kita. Boy, senang-senang nak ambil duit orang, tipu orang, makan duit haram, bagi anak bini makan duit haram. Na'udzubillah. Oh, skamer ni tu. Ni hak susah betul-betul kita tahu. Kita cek sungguh-sungguh. Bukan kita main terpo aja. Kita cek, kita tahu benar. Kita bantu RM1, RM2 takat mana kita mampu. Dalam Facebook berlambat-lambat orang perlu bantuan nak operate jantung lah, cucu itu macam-macam. Kita pun ada cucu. Kita tengok cucu kawan tu jantung berlubang, duit tak cukup. Apa perasaan kita? Cucu kita sihat. Apa perasaan kita? Nak biar begitu aja. Bagi juga RM1, RM2, tolong. Ni sikap yang kita mesti ada. 2. Dan yang terakhir, nombor 3. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Kami ni dulu waktu di dunia terlibat dalam kerja kebatilan. Kami bercakap bohong. Kami bercakap kebatilan. Semua tak betul. Kami bertindak pun atas perkara batil yang tidak benar di sisi syar'i. Sama ada ucapan, tuan-tuan buka tafsir. Sama ada ucapan atau perbuatan atau organisasi yang duduk di atas benda batil yang menyanggahi Allah dan Rasul, tempat dia neraka. Na'udzubillah ya Allah. 3 ni mau jaga. Tuan-tuan muslimin muslimin, neraka bukan tempat selesa. Tiap-tiap pagi Jumaat tu imam ulang, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Tak ada ruang untuk escapism. Bagi ahli neraka, mereka tak ada ruang untuk lari. Tak ada. Allah sebut ada percubaan nak lari. Aradu ayyakhruju minha. Aradu, iradah, berkehendak. Aradu, mereka hendak yakhruju, keluar daripada neraka. U'idu fiha, dikembalikan semula ke dalam neraka. Kita tak tahulah adakah dalam bentuk mereka cuba panjat tebing neraka ke, malaikat tengok abang bagi lagi dengan besi, jatuh lagi ke dasar neraka. Allah, tuan-tuan, janganlah tuan-tuan muslimin muslimat merasakan neraka ni hebat, tak ada. Jangan ada satu ucapan, tak apalah ustaz, nanti masuk juga syurga. Jangan cakap macam tu. Tak apa ustaz, kena bakar dulu. Sat ya, nanti masuklah syurga. Astaghfirullah. Tidak ada satu kulit yang boleh tahan api neraka, even a second, walau sesaat. Tidak ada siapa yang boleh menahan. Tidak ada. Nak bayang apa? Jamratani qadamaihi
Nabi kata 2 butir bara api neraka. Jamratani, 2 musanna, 2 butir api neraka. Hadis sahih. Letak 1 butir qadamaihi, letak sebutir bawah tapak kaki kanan, letak sebutir bara, bukan api, bara, letak sebutir bawah tapak kaki kiri. Nabi kata ya, menggelegak otak dia. Macam mana nak bayang api dia? Macam mana nak bayang cemeti, besi, hamim, air panas, tara bara neraka pun otak sudah menggelegak. Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, kita mesti faham hidup kita di dunia sekejap saja, singkat. Kita takkan menongkat langit, muslimin muslimat. Kita melihat setiap hari kematian demi kematian. Saya lalu tadi, sebelum sampai tol juru sebelah kiri, dah tutup dah mayat dengan kain putih. Ambulans dah sampai. Saya pun tak nampak motor aksiden ke apa. Pukul 5.30 tadi, tutup dah. Habis nyawa. 2-3 orang adalah kawan-kawan, tak tahu. Tapi nampaklah, saya tengok sekejap, saya tak berhentilah. Allah, takut kita tuan-tuan. Situlah malakul maut ambil nyawa. Kita mesti bersedia untuk mati. By all means, mesti bersedia untuk mati. Dosa-dosa yang lalu, tolong minta ampun dengan Allah. Dosa-dosa besar, tolong taubat kepada Allah. Dosa kecil, alhamdulillah, Nabi sebut solat fardu 5 waktu memadamkan dosa-dosa kecil. 1 Jumaat ke 1 Jumaat memadamkan dosa-dosa kecil. Puasa Ramadan, kata Nabi, memadamkan dosa-dosa kecil. Solat tarawih, kata Nabi, memadamkan dosa-dosa kecil. Betul, dosa-dosa kecil mudah hapus, tetapi dosa besar tidak boleh hapus dengan cara begitu, melainkan taubat. Maka ayo kita bertaubat kepada Allah. Kita minta ampun. Kita tak mau buat dah dosa kita yang lalu, dan kita menambah amal kita sebanyak mungkin. Saya, tuan-tuan muslimat, kalau kuliah subuh di mana? Di Kuching. Bulanan saya di Kuching, kuliah subuh ada 1 slot pagi Ahad. Kuliah subuh mana pun saya cukup pantang kalau matahari dah naik. Masuk pula cahaya matahari dalam masjid, saya pantang, mana kena berhenti. Tu pantang saya lah. Kalau kuliah subuh matahari naik dah kena berhenti. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita nak nyatakan bahawa kehidupan ini bukan untuk kita habiskan dengan berseronok. Tetapi ingat, mata'ul hayati dunia, hidup di dunia ni mata, kesenangan yang sekejap. Kita mesti ingat, hidup kita sebenar, hiya darul qarar, hidup yang sebenar ialah al-akhirah. Kita pesan, cakap dekat diri kita, walaupun Allah tak marah kita ambil dunia, ambil dah. Nak ambil nikmat dunia, ambil. Dan memang Allah buat dunia untuk kita. Tetapi ingat dalam Quran, faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Al-Baqarah ayat 200. Ada manusia, kata Allah, dia minta dunia, aku bagi dia dunia. Fil akhirah, akhirat dia tak ada habuan. Itukah yang kita mahu? Senang di dunia, pangkat, jawatan, kenderaan mewah, wang yang banyak, tapi akhirat zero. Allah tak peduli. La yukallimuhumullah, Allah tak sudi nak bercakap dengan mereka. Wala yuzakkihim, Allah tak sudi nak bersihkan mereka dari dosa-dosa. Atau kita nak masuk dalam ayat 201 Al-Baqarah, wa minhum
man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, yang selalu dibaca oleh imam. Tentulah kita nak masuk geng ini, geng 201, dunia dapat, akhirat bahagia. Tu yang kita nak. Maka jadikanlah dunia mazra'atul akhirah. Mazra'ah, zar'ah, mazra'ah, tempat bercucuk tanah. Tempat kita semai benih cucuk tanam untuk negeri akhirat. Tanam lalang, jumpalah lalang. Tanam padi, dapatlah padi, insya-Allah. Maka kita mesti mengembeling segala-gala kesihatan kita, ilmu kita, masa lapang kita, semuanya kita gembelingkan untuk menambah amal supaya kita selamat dunia dan akhirat. Tak cukup ilmu, Imam Ghazali sebut dalam Minhajul Abidin, tidak cukup dengan ilmu. Kalau ada ilmu tapi tak beramal, Imam Ghazali kata kita sudah ditipu syaitan. Tak kena tipu dengan syaitan. Ilmu ada, beramal tak mau. Berat. Na'udzubillah. Maka perbanyakkan amalan sekadar yang kita mampu. Jangan tinggalkan masjid, jangan tinggalkan musalla surau, solat berjamaah 5 waktu, jangan tinggalkan. InsyaAllah di sana ada keberkatan, di sana ada rahmat yang Allah akan turunkan kepada kita. Semoga saya, tuan-tuan muslimat, anak cucu keturunan kita berhimpun semuanya di dalam syurga Allah pada hari yang dijanjikan oleh Allah. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Allah janji orang-orang yang beriman dan diikuti oleh zuriat mereka juga beriman. Kita beriman, isteri, anak, cucu, cicit, piut, semua beriman. Allah kata alhaqna bihim, kami akan himpunkan mereka di dalam syurga. Itu janji Allah. Tu janji Allah. Syarat kita tinggalkan generasi yang beriman. Allahu Rabbi. Kita matilah, mai masuk syurga, mai seorang. Waalaikum, kita tak kenal dah. Kata hang siapa? Kata saya cicit lapis ke-36. Kita tak kenal, kita dah mati dah. Cicit kita lapis 40, mai semua Allah himpun di dalam syurga. Kita takat cucu ke-13 tu pun seokok umur 13. Kita pun mati. Mai syurga, berlapak berimpun. Janji Allah. Syarat iman, mesti beriman. Jangan kufur kepada Allah. Allah akan himpun semua di dalam syurga yang pada waktu tu kita tak ada dah sedih, tak ada dah duka cita. Sujud pun Allah tak bagi dah. Tak ada dah sujud. Nikmat. Allahu Akbar. Itulah yang kita mahu. Maka di dunia, kata Sayyidina Ali, dunia tempat beramal, tiada balasan. Akhirat tempat balasan, tiada lagi beramal. Semoga Allah merahmati kita semua, anak cucu keturunan ibu ayah kita, semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma
عليك باليهود اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود ومن معه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.